Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 5 Mei 2017. Satu video tular di Facebook membabitkan insiden kekecohan sekumpulan lelaki menyerang sebuah kenderaan sebelum memukul salah seorang daripadanya dalam kejadian di sebuah masjid di Johor Bahru. Video berdurasi 47 saat itu merakamkan sebuah kereta putih cuba memandu dalam keadaan berbahaya dan melarikan diri namun terkepung selepas kawasan itu tersekat dengan kenderaan. Dan bersama saya di talian Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, bagi mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Okey, ini adalah satu kes akibat salah faham kerana mangsa itu telah membunyikan horn semasa orang sedang solat Jumaat di Surau Austin Perdana Taman Sedia Indah Johor Bahru pada tengah hari tadi. Dan ini melibatkan satu lelaki Cina dan satu perempuan Cina yang berada dalam kereta itu. Dan oleh kerana keadaan sesak, kerana kemungkinan jalan itu dah ditutup oleh kenderaan-kenderaan yang datang mungkin lewat ke masjid. Jadi dia parking yang menghalang lalu lintas dan mereka telah mangsa ni telah membunyikan horn. Dan setelah beberapa kali membunyikan horn menyebabkan jemaah dalam masjid masa keluar tu marah. Marah dan berlakulah beberapa kejadian yang tak berapa diingini. Dan tapi alhamdulillah polis pada ketika itu telah selepas kejadian tu beberapa ketika pihak polis telah sampai ke tempat kejadian dan kita telah jaya meredakan keadaan dan membawa mangsa ke balai polis dan memberi nasihat untuk pergi ke hospital. Tapi ada kecederaan sikit lah, tapi taklah kecederaan yang parah. Walau bagaimanapun kita menyeru kepada semua rakyat Malaysia kerana sekarang ni dah viral, video tu dah viral, nampak tak berapa elok lah tentang viral. Macam mana kita sebagai seorang Muslim sepatutnya tak mengambil tindakan sedemikian. Walau bagaimanapun kita telah berjumpa dengan pihak masjid dan juga pihak mangsa sendiri dan beberapa persetujuan telah dicapai. Dan pada malam ini sekali lagi kita akan ke pihak masjid untuk memberi penerangan dan memberi nasihat supaya mereka-mereka yang terlibat itu tampil semula ke pihak polis untuk kita pihak polis untuk menjalankan siasatan. Dan saya ingatkan kepada semua masyarakat kerana sekarang ni kita lihat api-api untuk menyemarakkan api perkauman itu nampaknya telah diviralkan dalam media seperti FB kebanyakannya. Dan saya memberi amaran bagi pihak polis akan agak-agak untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka yang cuba mengapi-apikan perkauman di negara ini. Jadi saya nasihatkan sekali lagi, tolong jaga keharmonian yang kita telah capai selama ini. Jangan disebabkan benda yang kecil itu, yang saya rasa benda itu tak sepatutnya dibesar-besarkan. Tapi kita pun tak boleh lah nak menghalang mereka nak viral. Tapi kita bagi amaran tegas dan amaran yang keras. Jika sekiranya terdapat pihak polis akan mengambil tindakan yang tegas, kita akan buat laporan polis dan kita akan siasat dan kita akan menahan mereka yang cuba untuk memporak-porandakan negara kita. Kita akan jalankan siasatan di bawah asosiasi tempat itu merusuh dan kita akan saya rasa malam ini kita akan buat beberapa tangkapan terhadap mereka yang terlibat dalam kejadian tadi. Dalam perkembangan lain, polis mendapat perintah tahanan reman 4 hari ke atas 18 pelajar di Sungai Petani Kedah yang dipercayai ada kaitan dengan geng 35. Perintah itu dikeluarkan bagi membenarkan semua suspek berusia 15 hingga 17 tahun itu direman sehingga 8 Mei ini. Ia bagi membantu siasatan polis mengikut Seksyen 52 Akta Pertubuhan 1966. Sementara itu, lelaki orang kurang upaya ditahan polis selepas dipercayai terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah.
Dalam serbuan di Jitra Kedah baru-baru ini, lelaki berusia 42 tahun itu turut mendakwa ketagih heroin sejak 2 tahun lalu. Lelaki itu turut menggunakan motosikal roda 3 untuk berniaga laksa sebagai kenderaan untuk mengedar dadah. Kita teruskan dengan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Polis mendapat perintah tahanan reman 4 hari ke atas 18 pelajar yang dipercayai ada kaitan kumpulan kongsi gelap Satu Hati atau Geng 35. Magistrate mengeluarkan perintah itu membenarkan semua suspek berusia 15 hingga 17 tahun itu direman bermula hari ini hingga 8 Mei bagi membantu siasatan polis mengikut Seksyen 52 Akta Pertubuhan 1966. Semua pelajar yang beruniform sekolah itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Sungai Petani pada 9.30 pagi dengan kenderaan polis. Suasana di pekarangan bilik lokap mahkamah juga dipenuhi hampir 60 ahli keluarga pelajar terbabit dari 2 sekolah menengah di Taman Ria Jaya. Harian Metro hari ini melaporkan mereka ditahan polis selepas gambar mereka meraihkan penubuhan Satu Hati atau Geng 35 tular di laman sosial. Lelaki kudung separuh badan antara 62 orang disyaki tokan dan penagih dicekup Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam serbuan di beberapa lokasi. Pengarah AADK Abdul Rahman Hamid berkata operasi itu disertai anggota dari AADK Kota Star, Kubang Pasu, Padang Terap, Unit Anti Dadah Sepadan dan Ibu Pejabat. Beliau berkata 67 ditahan dalam pemeriksaan di beberapa lokasi rumah yang disyaki di sekitar daerah ini. Hanya 62 positif dadah termasuk seorang wanita berusia 21 tahun. Hasil ujian air kencing dilakukan terhadap mereka. Lebih mengejutkan lagi, mereka turut menahan lelaki kudung kedua-dua kaki berusia 42 tahun yang disyaki tokan dadah selain 2 beradik disyaki penagih. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, lelaki kudung itu dipercayai tokan dadah dan dikatakan mengedar dadah di kalangan penagih di kawasan itu. Ini berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada beberapa mereka yang ditahan. Namun apabila ditanya, lelaki berkudung tidak mengaku melakukan kegiatan itu. Beliau berkata operasi itu bertujuan untuk membendung masalah penagih dadah di daerah itu dalam usia kerajaan untuk mengurangkan penagih dadah di negara ini. Semua mereka ditahan disiasat mengikut Seksyen 31-1 Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. 7 individu termasuk seorang gadis ditahan reman mengikut Akta Pencegahan Jenayah Poka 1959 selepas disyaki terbabit dalam jenayah curi motosikal dan pecah rumah serta curi kereta di Alustar. Magistrate Muhammad Aizuddin Zulkifli membenarkan semua suspek berusia 21 hingga 30-an direman selama 21 hari selepas dipohon pihak polis. Difahamkan 2 suspek lelaki ditahan berkaitan kes curi motosikal, manakala 5 yang lain termasuk gadis berusia 21 tahun direman berkaitan geng curi kereta. Ketujuh-tujuh suspek juga terbabit dalam beberapa kejadian pecah kedai dan pecah rumah di sekitar Alustar. Polis tumpaskan sindiket dadah dan tahan 4 suspek dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Jalan Pantai Sinaran, Gelugor. Dalam serbuan jam 9.15 malam itu, polis turut merampas dadah jenis ketamin, heroin, ekstasi dan yaba bernilai RM80,375. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Rosli Cik berkata, semua suspek yang ditahan itu berusia 23 hingga 53 tahun dan seorang daripadanya adalah wanita warga Laos. Polis telah menyita wang tunai 3 motosikal, sebuah Mercedes-Benz, Toyota Sienna dan Proton Preve. Polis telah menyita wang tunai 3 motosikal, sebuah Mercedes-Benz, Toyota Sienna dan Proton Preve. Semua suspek kini direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang bekas kerani pejabat daerah dan tanah Seremban dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas 38 pertuduhan memasukkan dokumen pesanan tempatan tahun lalu. Tertuduh Maizatul Ashram Mokhtar, 37 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu yang dibacakan berasingan di hadapan Magistrate Muhammad Zaki Abdul Rahman dan Nurul Fitriza Abdul Latif. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memasukkan dokumen pesanan tempatan dengan tujuan menggunakan dokumen itu untuk menipu pegawai atasannya.
Dia didakwa mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM61,000 bagi semua pertuduhan dan sebutan semula kes ditetapkan pada 30 Mei ini. Polis Diraja Malaysia merampas 117 tan daun dan air ketum bernilai lebih 3.5 juta ringgit sepanjang tempoh 2012 hingga penghujung bulan lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Kang Ches Chang berkata, rampasan itu dibuat hasil operasi di Perlis, Kedah, Perak dan Kelantan. Menurutnya, statistik menunjukkan rampasan ketum meningkat dengan mendadak setiap tahun dan membimbangkan. Terbaru, rampasan yang dilakukan pada 29 April hampir 1 tan. Susulan itu, 18 lelaki termasuk 4 warga Thailand berusia antara 19 hingga 36 tahun ditahan di sekitar Padang Besar. Kang berkata siasatan mendapati sebahagian besar daun ketum belum diproses itu cuba diseluduk ke Thailand kerana permintaan tinggi dan nilai pasarannya mencecah 3 kali ganda berbanding di Malaysia. Dua bekas ahli jawatankuasa masjid direman 4 hari oleh Mahkamah Magistrate selepas disyaki menerima wang rasuah sebanyak RM116,000 dalam urusan jual beli tanah wakaf milik Masjid Al-Hamidin di Melaka 5 tahun lalu. Penolong Pendaftar Magistrate Mahkamah Melaka Muhammad Anwar Ostadi mengeluarkan perintah reman terhadap kedua-dua lelaki berusia 61 dan 46 tahun itu bermula hari ini hingga Sabtu ini. Kedua-dua suspek ditahan ketika hadir di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Melaka untuk memberi keterangan berhubung siasatan kes berkenaan. Harian Metro semalam melaporkan kedua-dua individu yang ditahan membabitkan kes pengurusi dan bekas setiausaha masjid di Bukit Cina, Melaka. Laporan tersebut hasil siasatan awal mendapati kedua-dua suspek dipercayai melakukan kesalahan berkenaan pada 2012. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 dan Seksyen 405 Kanun Kesiasaan. Atau mungkin pecah rumah yang kita kenali sebagai game banglo. Kejadian 3 suspek kes samun yang ditahan di Taman Pahuh Jaya, Pematang Pahuh semalam terbabit dalam 26 kes samun sekitar seberang Perai dan Kedah sejak Januari tahun ini. Suspek ditahan selepas kereta Honda City dinaiki. Mereka dikejar sejauh 30 km oleh sepasukan polis yang membuat rondaan cegah jenayah diketuai Asisten Superintendent Muhammad Yusof Ibrahim. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Azmi Adam berkata, suspek berusia antara 24 hingga 31 tahun sebelum itu dilihat dalam keadaan mencurigakan di Teluk Air Tawar sebelum dikejar. Katanya suspek ditahan selepas kereta dinaiki terbabas dekat Taman Pahuh Jaya. Siasatan mendapati suspek menggunakan kereta curi untuk melakukan jenayah samun dan pecah rumah. Daripada 26 kes samun, 7 kes dilakukan di SPU manakala bakinya di seberang Perai, Tengah dan Kedah. Bekas pembantu warden yang ditahan bagi membantu siasatan kematian bekas murid madrasah Tafiz Al-Jauhar Muhammad Takif Amin Muhammad Gaddafi dibebaskan dengan jaminan bond mahkamah sebanyak RM20,000. Perintah itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Kota Tinggi Salawati Jamri selepas membenarkan permohonan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kota Tinggi Asisten Superintendent Muhammad Fairuz Ithrin mengikut Seksyen 118 Kanun Acara Jenayah. Bagaimanapun, siasatan lanjut terhadap suspek masih dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dan pihak polis masih menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Pengurus besar sebuah anak syarikat milik Prasarana bersama isterinya ditahan reman selama 5 hari oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Ia bagi membantu siasatan atas dakwaan salah guna kedudukan dan mengambil rasuah sejak 2013. Perintah tahanan reman dikeluarkan selepas Magistrate membenarkan permohonan SPRM.
Suspek berusia 54 tahun bersama isterinya berusia 50 tahun tiba di Mahkamah Magistrate masing-masing jam 9 pagi dan 9.40 pagi diiringi pegawai SPRM. Berdasarkan sumber, siasatan awal mendapati suspek dipercayai sudah mengambil rasuah kira-kira RM500,000 sejak tahun 2013 menerusi beberapa projek yang dilaksanakannya. Baru 3 hari bekerja, itu alasan seorang penjaga pusat urut seks di Jalan Kuchai Maju 2 sebaik diserbu sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Immigration Kuala Lumpur. Lelaki berusia 30-an itu adalah demi melindungi 3 tukang urut wanita yang bersembunyi di dalam lubang khas yang dipercayai disediakan majikan mereka jika diserbu pihak berkuasa. Selain 3 wanita terbabit yang masing-masing dari Thailand, Indonesia dan Vietnam, seorang lagi wanita Vietnam sedang asyik melayan pelanggan ketika serbuan dilakukan. Dalam serbuan itu, Jim KL menahan 4 wanita warga asing bersama seorang lelaki tempatan yang melindungi pendatang asing tanpa izin. Mereka yang berusia 25 hingga 29 tahun itu ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959, Palang 1963, Pindaan 2002. Baiklah, sekian dulu untuk kalender jenayah minggu ini. Semoga paparan itu tadi menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita semua. Jangan lupa terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nurul Dakosnon. Assalamualaikum dan salam hormat.